Kalau orang kafir musyrikin, mana-mana orang musyrikin minta perlindungan dengan kamu, nak masuk ke negeri kamu, bagi perlindungan kepada dia. Bagi perlindungan kepada dia supaya dia dengar kalam Allah. Kalau dia buta, dia tak boleh tengok masjid. Dia dengar orang kecek lagu mana, orang buat lagu mana di negeri orang Islam. Kalau negeri dia boleh dengar orang sopoh semua, nyopoh semua, nyapo semua. Negeri dia duduk lagu tu. Misalnya. Tapi kalau kita duduk serupa juga dengan orang lain, tak ada biasa dia dengar serupa negeri dia juga. Suka benar, kita pun suka juga lagu tu. Kita rasa kalau kita buat cara lain, jadi tarikan juga sebenarnya. Kerana pelik tu, jadi orang nak mari juga. Sini tak ada benda, tak boleh dengar benda apa, tak boleh. Jadi tarikan juga, orang nak tahu juga. Nak tahu gelisah, tak jenis orang tidur kau tak, kalau tak ada hiburan. Nak pergi tengok. Tapi dah, kalau umat Islam tu sendiri dah marah ke kerajaan misalnya, kalau tak ada buat hiburan, nak kata apa, salah siapa? Kita sendiri. Kita sendiri tak jenis orang tidur. Dah jadi jiwa tu lagu lain. Hak sepatutnya hak Islam naknya dalam negara Islam tu lagu mana? Lagu tu. Kalau hak buta dia boleh dengar. Kalau hak jelek lagilah, banyaklah bendanya boleh tengok. Tengok masjid saja pun padan. Tapi kalau duk tengok benda serupa dengan negeri dia tu, setengah-setengah tu teruk lagi, selipar pun tak boleh harap masjid dah. Negeri dia tak apa. Berat lagu tu. Kau benci dia kepada Islam. Itu maksud, salah satu kerja maksud negara Islam. Bila ada, dia kena jaga sampai lagu tu lah, baru ada makna. Kalau tidak, tak ada makna. Sebab tu banyak bilangan saja. Dari segi artinya tak ada. Tak ada boleh buat contoh. Thumma ablighhum ma'manah. Kemudian bila dia selesai habis dah, dia mari tempat kita, sampaikan dia ke tempat dia berasa aman. Negeri dia lah. Mana kita kena jaga molek. Kita kena jaga keselamatan dia. Itu cara negara Islam. Bukan adanya orang kafir berasa takut. Tak, tidak lagu tu. Apatah lagi orang Islam. Orang kafir pun tidak takut. Itu ciri-ciri negara Islam. Tak apalah. Ikat dalam masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Dia pun kata, apa kamu fikir aku akan lakukan terhadap kamu? Kamu suruh lagu mana? Sumamah pun kata, saya fikir baik saja, kata dia. Baik saja tu ke mana? Kalau kamu bunuh aku, memang pun kamu bunuh orang yang berhak dibunuh. Maknanya aku telah bunuh orang. Dan kalau keluarga dia bunuh balik aku, dia akan rasa puas hati. Dia berhak membunuh aku. Tak kata apa dah. Tapi kalau engkau berbudi kepada orang yang tahu berterima kasih. Itu dia kata. Maknanya orang cerdik, ketua, bukan ketua. Kalau kamu berbudi kepada aku, berarti kamu berbudi kepada orang yang tahu berterima kasih. Dia akan kenal siapa bila orang yang mengenang budi. Kalau nak harta, mana nak tebusan lah kiranya, tak apa, minta. Engkau akan diberikan sebanyak mana nak. Royak nak sebanyak mana. Tu 2-3 kali dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tinggal dia. Mungkin ramai lagi orang lain lagi. Pergi tengok tu, pergi tengok tu. Rasulullah pun tinggal dia, esok pula mari pula. Maknanya apabila kita tahu orang ni igat seseorang ni, kita boleh lok begitu, kena pergi pula tanya. Soal selidik banyak perkara lah, banyak perkara. Kalau dia boleh berubah, boleh. Tu hendaknya. Tidaklah kata igat tu makna seksa saja. Tidak semua orang yang ditangkap tu perlu dibuat gitu. Hak ni kita boleh belajar daripada hadis. Boleh belajar daripada hadis. Begitu juga polis apa kan, dia igat lagu tu lah. Hak dia buat. Dia tanya. Gitu gini dia nak tengok kita pelawak setara mana. Dia tahu dah. Misalnya itu perlu. Banyak perkara lah. Kalau dia boleh lepas, dia lepas.
Kalau tak boleh lepas, tengoklah dulu. Itu perlu masa, dan dia akan berubah dengan masa. Masa diperlukan. Sebab itulah igak boleh jadi 2 hari, boleh jadi 2 bulan, boleh jadi beberapa tahun, boleh jadi. Tujuannya nak berubah, nak suruh berubah. Dan apabila hari demi hari berlalu tu, dia akan berubah manusia. Itu sifat manusia. Esok kan Nabi tanya pula lagu tu juga. Saya rakyat dah, kata dia, sebab kemarin. Cuma kali yang kedua ni dan kali yang ketiga dia tidak jawab apa dulu. 10 hari mula-mula cuba perhati. Maknanya dia orang pijak. Dia orang pijak. Kalau hak mula-mula dia kata, kalau kau bunuh orang yang patut dibunuh. Kalau kau berbudi kepada orang yang tahu berterima kasih. Hak hari yang kedua ni dia sebut, kalau kau berbudi dulu. Cuba perhati. Dia bukan kata kalau kau bunuh. Kalau kau bunuh tu nombor 2. Duduk nombor 2. Tengok. Manusia ni dia berubah. Itu dah ayat. Manusia dia berubah dengan berlalunya masa. Dan dia tengok kalau ada harapan. Kemarin muka tengah segar, tengah panas lagi kan. Dia kata lagu tu kira-kiranya bunuh dia. Tak apa lagi. Muka salah, muka ketua. Hari yang kedua ni tanya pula, maknanya dia berasa ada harapan. Oleh kerana dia berasa ada harapan, itulah dia akan sebut tu dulu. Hak tu sebenar harapan dia, jiwa dia. Dia nak kalau boleh dia dilepaskan. Tu. Dari segi psikologinya. Kalau kau bunuh, tu yang kedua. Hari yang ketiga dia sebut lagu tu juga. Kalau nak harta, tu tepat asal tu. Nombor 3 sebut. Kalau nak harta, ya, nak sebanyak mana boleh. Nabi SAW pun tinggal hari yang kedua tu. Hari yang ketiga lagu tu juga. Lepas pada tu Nabi SAW pun kata, lepas sumamah. Maknanya sebelum tu dia diikat tu dalam keadaan diberkas dia. Diikat. Nabi SAW kata lepas dia. Maknanya seorang pemimpin agung, seorang pemimpin biasa, dia kena tengoklah. Boleh jadi kalau pemimpin agung tu bagi dah kebenaran kepada dia, kamu tengok. Kalau patut lepas. Tu kepada panglima dia. Dia ada hak yang boleh panglima bagi. Ada tidak boleh, tengoklah. Hak macam di sini tak ada siapa dia lepas. Awak pergi kepada Nabi SAW. Mana pemimpin tertinggi yang melepaskannya. Maknanya Nabi SAW sini lepas. Walaupun kita kata susah payah, hak ni gak gitu, dia tak boleh kata lagu tu. Kena patuh kepada ketua. Susah payah kita juga dilepas muda-muda, tak boleh lagu tu. Kemain kita tak boleh. Sebab pemimpin dia, biasanya pemimpin ni orang politik. Orang politik ni dia bukan perkiraan dari segi darah saja, dari segi nak perang saja. Tak. Dia banyak kira-kira lain. Ya, orang lain tak nampak. Lebih menguntungkan. Itu lebih menguntungkan. Kalau panglima ni dia kira nak bunuh saja ya. Dia kira nak perang saja. Tapi kalau pemimpin ni agung, dia tidak lagu. Biasanya tidak lagu. Dia pun lepas tak apa. Dia pun pergi dekat satu kebun pokok kurma dekat masjid tu, mandi. Daripada sinilah ulama-ulama yang mengatakan orang baru masuk Islam dia kena mandi. Dia kena mandi. Dia ambil mana? Ada dalil dia juga. Ni salah satu. Nabi SAW tak larang. Kalau mandi tu tak boleh, dia kata apa mandi tak payah mandi. Nak masuk Islam tadi tak payah mandi. Dia tak kata lah. Maknanya dia membenarkan. Walaupun dia tidak suruh pun, dia membenarkan perbuatan orang tu. Dia membenarkan. Dengan sebab itu mandi bila masuk Islam ni mengikut setengah-setengah ulama'nya, iaitu di sisi Imam Malik, Imam Ahmad, Abi Thawr dan Ibnul Munzir, dia kata wajib mandi. Sampai ke peringkat wajib. Dia faham gitu. Tapi di sisi Imam Abu Hanifah mustahab, molek saja.
Tidak sampai wajib. Sunat pun tak. Sunat lain, mustahab lain. Mustahab ni rendah lagi, ringan lagi. Molek. Molek. Dia kata bukan wajib kok mana-mana pun. Sama ada dia berjunuk kau tidak berjunuk kau tak cara. Baru kira dia lepas pada Islam. Wajib mandi wajib gapo tu lepas Islam. Sebelum pada tu kalau dia yalah misalnya dia ada bini, dia ada gapo, dia berjunuk, tak cara. Dia masuk Islam, maya nak maya. Ambil maya lah. Ambil air maya lah. Mandi tak cara. Tak kira dulu. Masalah mandi tu dak. Puak-puak ni kata, kalaulah mandi ni masuk Islam di wajib, sampai ke peringkat wajib, mestilah ramai orang masuk Islam ni. Dan setiap kali orang masuk Islam tu mandi belaka. Dah banyak lah riwayat sebut tu mandi juga, ni mandi juga. Ni tak ada lagu tu. Hak ni Nabi tidak suruh. Dia pergi mandi sendiri. Dia sendiri berasa. Tak tahu. Dia sendiri berasa. Paling tinggi kita kata molek. Sebab tu Nabi lok dia tak kata gapo, tidak mantah. Bukan tak molek. Molek, sekadar molek gitu je. Itu dia kata gitu. Dalam mazhab Syafi'i pun begitu juga. Mazhab Syafi'i pun begitu juga. Mana sunat, bukan wajib. Cuma dia tinggi sikit. Hanafi ni ringan lagi. Sunat. Bila dia mandi, rupa-rupanya dia mandi tu dia kira-kiranya nak membersihkan diri dia lah. Nak membersihkan diri dia. Ataupun boleh jadi dia mandi tu tak ada kena mengena dengan nak masuk Islam ke apa ni. Dia nak segar diri dia lah. Nak segar. Mungkin berapa hari dia kena ikat. Dalam masa tu tak ada sebut pun dia mandi. Tak ada kena mengena. Dia pun tak tahu hukum Islam ni molek gini-gini. Dia tak tanya Nabi pun tak ada ayat. Jadi kita tak boleh nak buat kesimpulan dia mandi ni sebab nak masuk Islam tu molek kau kena mandi, kau wajib kau kena mandi. Mana dia tahu? Tak ada dalil sini. Tak ada dalil. Dia pun pergi, dia mengucap lah, mana masuk Islam. Lepas tu dia pun royak. Dia kata sebelum pada ni, atas muka bumi ni tak ada muka hak paling dia benci. Muka mu kata. Dia royak. Muka Nabi. Tapi hari ni asbah, hari ni pagi hari ni tak ada muka dalam dunia ni semua sekali hak paling aku kasih daripada muka. Sehingga ada dalam hadis-hadis yang lain disebutkan sahabat-sahabat ni kalau boleh nak tengok semua Nabi. Kalau boleh nak tengok semua. Sebab itulah segala-gala hak Nabi buat gapo kan ada belaka cerita. Sebab dia tengok, dia beri perhatian. Sebab bagi dia itu semua panduan. Dah kalau orang ni kalau kasih sampai gitu, tak ada atas muka bumi ni yang lebih dia kasih. Kalau dah setara tu tentu sekali setiap gerak-geri dia tu dia akan perhati kalau boleh. Kalau dalam perhatian dia lah, kecuali dalam rumah tu lain lah. Bini dia pula orang tengok. Lepas tu dia kata sebelum ni tak ada agama atas muka bumi paling dia benci. Hak paling dia benci selain daripada agamamu, kata dia. Hak tu paling benci. Tapi hari ni paling sayang, tak ada lebih sayang daripada agama ni. Tu dia jadi berubah selalu. Manusia ni kalau dah berubah selalu, dan dia berubah orang jenis ni berubah sungguh. Berubah sungguh. Pada tu bukan sekadar muka, bukan sekadar agama, negeri pun benci. Tak ada negeri yang paling aku benci dalam bumi. Negerimu maksudnya Madinah lah. Sebut waktu tu kat macam-macam orang benci ni kan tak boleh nak ayak lah lagu mana. Tapi hari ni negerimu paling aku kasih. Bila sampai ke peringkat tu dia sanggup mati tu. Sanggup mati. Sahabat-sahabat ni kadang-kadang semata-mata tu sanggup mati. Mati lepas pada tu. Mungkin perang lah ni. Kadang-kadang sehari dua lepas pada tu mati. Mana hak dia kata tu sungguh. Orang sanggup mati kerana tanah air dia. Mana dia sayang. Ni sahabat-sahabat ni contoh lah. Dia apa kata? Pasukan berkudamu tu igat aku.